Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sahabat-sahabat semua, saya akan membawakan kepada sahabat semua sesuatu yang berbeza lagi. Hari ini kita akan buat sedikit social experiment untuk kita mengetahui keadaan dan realiti masyarakat pada masa kini. Jadi hari ini saya juga ada tetamu yang khas bersama dengan saya. Jom kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sahabat-sahabat semua, inilah dia tetamu khas nasihat mu'alaf pada hari ini, iaitu Ustaz Ammar. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah sihat. Baik Ustaz, daripada saya memperkenalkan Ustaz, saya rasa lebih bagus kalau Ustaz memperkenalkan diri Ustaz sendiri untuk penonton-penonton nasihat mu'alaf Ustaz. Okey. Pertama-tama saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Nasihat Mu'alaf dan Ustaz Ridwan Talah kerana sudi menjemput saya pada malam ini. Dan saya Muhammad Ammar bin Abdullah. Sekarang ni bertugas di Yadim Negeri Johor dan hampir 11 tahunlah bertugas di Yadim Negeri Johor ni, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Ustaz ni dia agak rendah diri sikit, ya. 11 tahun bertugas di Yadim Negeri Johor. Ya, Ustaz Ammar ni merupakan pengarah Yadim Negeri Johor, ya. InsyaAllah, dan saya sangat terima kasih kepada Yadim ataupun Ustaz Ammar kerana sanggup bersama dengan saya di tengah-tengah malam ini, tengah-tengah bandar panas berjalan, ya. Jadi kita sekarang ni Ustaz ada kat mana? Kita sekarang ni berada di Bazar Karat lah, di tengah-tengah bandar Johor Bahru. Bazar Karat, tengah-tengah bandar Johor Bahru. Apa yang best dengan Bazar Karat ni Ustaz? Bestnya Bazar Karat ni dia dia bazar yang pasar yang menjual barang-barang yang klasik, barang-barang lama begitulah. Dan selain itu juga anak muda memang suka mengunjungi bazar ni lah. Anak muda memang suka mengunjungi bazar ini. Jadi itulah tujuan kita berada di sini hari ini. Seperti yang saya sebut tadi Ustaz, kita nak buat sedikit social experiment. Ya, social experiment berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan realiti dan keadaan masyarakat kini, kefahaman masyarakat ataupun anak-anak muda tentang agama Islam ataupun fardu ain. Iaitu fardu ain merupakan ilmu yang wajib ke atas setiap umat Islam untuk mengetahuinya. Jadi kita akan bertanyakan soalan yang simple-simple. Ya, kita lihat apa hasilnya. Jadi setiap orang yang ditemu ramah ataupun diberikan soalan akan diberikan dengan sagu hati, ya. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih pada pihak Yadim, ya, kerana sagu hati yang diberikan adalah sumbangan ihsan daripada Yadim ataupun Ustaz Ammar. Baik, jom kita Ustaz. Okey. Soalan yang saya nak tanya, soalan yang simple je bang. Okey. Soalan dia, rukun wuduk ada berapa? Boleh ke? Ingat tak? Ada 5. Okey, alright. Kita tuan. Okey, Ustaz. Rukun wuduk ada 6. Ada sedikit semua kan? Ada sedikit ni lah. Okey. Rukun wuduk yang pertama, niat. Lepas niat, membasuh muka. Lepas basuh muka lah yang pertama, basuh muka, lepas tu basuh tangan sampai paras siku, 12 tangan kan. Lepas tu yang ketiga kepala, sapu kepala. Keempat kepala. Pertama niat, muka, tangan, lepas tu kepala. Lepas tu muka, tangan. Bukan niat, tangan, muka. Niat, muka. Muka 3 kali. Muka yang rukun tu 1 kali je, wajib lah. Lepas tu lagi 2 kali. Tu sunat. Sunat. Sekarang ni kita cerita tentang rukun. Rukun tu yang wajib. Yang wajib. So untuk nak pastikan wuduk kita sah. So rukun dia ada 6. Satu niat. Lepas tu cuci keseluruhan muka. Lepas tu yang kedua
cuci kedua belah tangan hingga paras siku. Okey. Yang keempat, sapu kepala. Yang kelima, cuci kedua belah kaki lah hingga paras kuku lali. Yang keenam, tertib. Maksudnya tertib tu kena ikut susunan lah. Itu yang wajib. Kalau biasa yang kita buat sunat yang pergerakan sunat tu banyak sebenarnya. Satu. Okey, Mas banyak bang. Bang, saya nak tanya, soalan simple je. Rukun iman ada berapa? 6. Cuba sebutkan. Kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kitab, hari kiamat. Satu lagi. Allah, Rasul, Allah, malaikat, Nabi, kitab saya. Hari kiamat. Okey. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama beriman. Tak apa. Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada para malaikat, yang ketiga beriman pada kitab-kitab. Yang keempat beriman pada para rasul, yang kelima beriman pada hari kiamat. Yang keenam beriman pada qada dan qadar. Okey, terima kasih banyak bang. Okey, ni ada sedikit saya kuat. Okey. Ni Ustaz. Okey, kita pada. Okey. Masih bang. Boleh tak abang sebutkan satu waktu yang diharamkan solat? Kan dalam satu hari tu ada waktu-waktu yang kita tak boleh solat. Ada beberapa, satu je. Boleh tak? Tak boleh tak apa? Try. Cuba try. Sebutkan satu waktu. Sebelum maghrib, selepas? Okey, betul. Sebelum maghrib, selepas asar. Alhamdulillah. Okey. Boleh. Ada sedikit. Terima kasih. Terima kasih. Semangatlah. Okey, menjawab soalan. Okey, terima kasih bang. Terima kasih. Nak jawab? Boleh juga. Nak jawab? Boleh? Cuba. Cuba. Rukun mandi wajib ada berapa? Kita nak jawab, saya jawab. Fikir dulu. Sikit sangat. Okey, abang jawab. Abang tolong bagi pihaknya. 5. Mandi wajib bang. Mandi wajib. Bukan ada tak sama kan? Niat. Niat. Itu yang Niat membersihkan najis sebelum mula mandi wajib, meratakan air ke seluruh badan. Itu saja. Kan? Maksudnya sebelum kita nak mandi wajib, kita niat nak mandi wajib kan. Sebelum kita mandi wajib tu bersihkan dululah najis kita kencing ke, kita apa kan. Yang sisa-sisa ke kita bersihkan dulu. Lepas tu kita mandilah. Mandi meratakan air ke seluruh badan. Habis settle mandi wajib, senang je. Okey, 3. Kita bagi juga, kita bagi juga. Bagi juga. Okey, masih banyak-banyak bang. Okey, Assalamualaikum. Apa hukum qada solat? Hukum tu maksudnya wajib ke, sunat ke, makruh ke, harus ke? Hukum ganti solat. Ganti solat. Ganti solat wajib tak? Wajib Hukumnya wajib lah. Okey, baik. Kemudiannya abang bagi saya rukun yang keempat dalam rukun Islam. Rukun Islam. Sebut satu yang keempat. Sultan yang keempat. Boleh. Yang menunaikan haji kelima. Tak apa, boleh. Kita sebut satu-satu. Yang pertama,
mengucapkan 2 kalimat syahadah. Yang kedua, menunaikan solat sehari semalam. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, menunaikan zakat. Yang kelima, mengerjakan haji bagi yang mampu. Okey, terima kasih banyak bang. Kita ada sedikit sagu hati daripada Yadim. Terima kasih. Okey, masih bang. Okey, Assalamualaikum. Okay. Sebutkan 2 waktu dalam satu hari, waktu yang diharamkan solat. Diharapkan Solat. solat 2 hari tu. Dalam satu hari 2 waktu. Ada 2 tempat yang di mana yang tak boleh solat. Lepas subuh. Okey, cantik. Lagi satu Cantik. Okey, alhamdulillah. Okey, kita ada sedikit sagu hati daripada Yadim. Ya. makan daripada jadi dah. Okey. Okey, masih ya. Okey, masih bang, masih. Okey, masih bang. Rukun wudu ada berapa? Tak ingat Rukun wudu ada 6. Rukun yang pertama niat. Rukun yang kedua membasuh muka. Okey. Rukun yang ketiga mencuci kedua belah tangan hingga paras siku. Yang keempat sapu kepala. Yang kelima kaki. Mencuci kedua belah kaki sehingga atas paras buku lali lah. Telinga tu sunat. Lepas tu yang keenam tertib. Tertib maksudnya ikut turutan lah. Macam tu. Boleh bang? Okey, tak apa. Okey. Kita bagi juga. Okey. Terima kasih. Okey, masih Okey. Cuba sebutkan salah satu rukun dalam rukun nikah. Okey, saksi. Betul? Betul. Ni senang. Kita nak bagi soalan senang dia. Okey. Terima kasih Kak. Masih. Assalamualaikum. Bang, rukun wudu ada berapa? 8. Cuba ingat. Rukun wudu ada 6. Masuk dengan doa sekali Ustaz. Tak. Doa sunat. Doa sunat. Rukun Yang wajib. Yang wajib. Yang pertama niat, yang kedua basuh muka, yang ketiga basuh kedua tangan sampai ke paras siku, yang keempat kepala, kelima kaki, keenam tertib. Tertib ikut turutan. Okey, masih banyak bang. Okey. Mas ni ada sagu hati sikit kepada Yadim. Okey, masih. Okey, Assalamualaikum. Rukun Islam ada berapa? 5. Cuba sebutkan. Saya ingat Rukun Islam yang pertama mengucap 2 kalimat syahadah. Yang kedua menunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Ketiga menunaikan puasa. Keempat menunaikan zakat. Kelima mengerjakan haji. Itu kalau kita seorang Islam, kita perlu melakukan 5 perkara ni, sebab tu dinamakan sebagai Rukun Islam. Dah okay, ada sedikit. Sudah hati daripada Yadim. Dalam ni ada duit sikit Okey, masih Okey, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berada di sebelah saya yang berbahagia Ustaz Ammar pengarah Yadim Negeri Johor. Terima kasih. Kita dah berjalan di Bazar Karat Panas Ustaz? Panas juga kan. Tengah-tengah malam berjalan di Bazar Karat, kita dah lihat keadaan di situ, kita dah berjumpa dengan orang-orang di situ. Jadi sekarang ni kita datang ke pejabat Yadim untuk kita bincangkan bersama-sama tentang hasil kita. Boleh saya cakap macam tu Ustaz.
Baik sahabat-sahabat semua, sebelum itu, bagi anda yang baru di dalam channel ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel Nasihat Mu'allaf. Dan jangan juga lupa untuk tekan butang notifikasi yang berada di bawah itu. Setiap klik anda adalah kebajikan. Dan jangan juga lupa, kena promote Ustaz. Jangan juga lupa untuk subscribe, untuk like, untuk follow Facebook page Yadim. Yadim Negeri Johor. Yadim Negeri Johor ada, Yadim Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia pun ada yang pusatnya. Itu dia untuk kita sama-sama kita menyokong usaha-usaha dakwah yang telah dilakukan. InsyaAllah Ustaz, kita sembang dulu tentang bazar karat ni kan. Bazar karat memang kebiasaannya memang penuh dengan orang kan. Ya. Ustaz, saya tengok banyak program yang dekat bazar karat. Kita tahun ni ni adalah kali yang ketiga lah kita program di Bazar Karat. Yang kali pertama dulu kita menyantuni gelandangan di sekitar Bazar Karat tu lah. Yang kedua adalah program di Malam Merdeka, Ambang Merdeka. So kita mendekati anak-anak muda yang mengunjungi Bazar Karat. So kita masa sama kita menyampaikan mesej-mesej Islam secara santai lah supaya mereka dapat. Kita tak adalah paksa dia orang untuk dengar ceramah ke apa kan. So jadi, ni yang kali ketiga lah malam ni. Kali ketiga lah malam ni. Jadi sebab apa? Saya tengok dekat kawasan situ memang setiausaha ataupun AJK yang menguruskan kawasan Bazar Karat tu memang dah kenal rapat dah dengan Ustaz. Ya, kita memang selalu bersama setiausaha Persatuan Penjaja situlah. Okey, baik. Sahabat-sahabat semua. Ustaz, kita dah berjalan-jalan kan di kawasan Bazar Karat. Kita berjumpa dengan pengunjung di situ, ya. Dan kita telah berikan soalan-soalan lah yang kita kata social experiment tersebut. Kita bagi soalan-soalan yang sebenarnya kita bagikan tu soalan-soalan yang sangat asasnya, fardu ain. Ya, benda yang kita belajar pasal zaman sekolah rendah. Malahan yang fardu ain itu, yang soalan yang saya berikan itu kebanyakannya adalah soalan yang berkisarkan ibadah yang perlu kita lakukan setiap hari seperti wudu, mandi wajib dan juga sebagainya. Jadi daripada hasil pemerhatian kita tu Ustaz dah lihat apa perasaan Ustaz sebenarnya? Okey, terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Ridwan Tan. Hasilnya sebelum kita pergi tu saya rasa kita excited lah, kita nak cuba melakukan sesuatu yang baru. Tapi bila kita dah melakukan hasil temu ramah kita tu, apa yang kita dapat adalah kita berasa sedih bukan kenapa, kerana inilah realitinya anak muda kita yang kita temu bual ni adalah yang beragama Islam, dan yang mereka ini adalah boleh dikatakan telah melalui pembelajaran kan secara fardu ain ke apa dan sebagainya, tapi bila kita tanya soalan-soalan basic, mereka ni tidak tahu. So dia timbul beberapa persoalan. Ada mereka tidak tahu ataupun mereka tahu tapi lupa. Kalau mereka tahu tapi lupa, itu kita boleh bersangka baik. Maksudnya mungkin dia boleh ingat-ingat berjawab, maksudnya ada tertinggal ke apa dan sebagainya. Tapi kalau langsung tak boleh jawab, itu maksudnya apa? Maksudnya mungkin dia tidak praktik ataupun tidak mengamalkan contohnya rukun solat. Mungkin dia tidak solat. So mungkin tanggungjawab kita adalah lebih besar untuk golongan-golongan seperti inilah saya rasa. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Sebenarnya sahabat-sahabat semua, saya sendiri Ustaz, saya lihat apabila saya melihat keadaan seperti ini, saya bukan merasa marah ke, tidak gembira ke, tidak. Tapi kita rasa kesian, kita rasa sedih Ustaz. Sebab sayangnya kenapa macam tu. Jadi sahabat-sahabat semua, tujuan kita adakan program ini ataupun social experiment ini bukanlah untuk tujuan mengaibkan sesiapa. Tetapi ini adalah untuk menunjukkan realiti keadaan suasana masyarakat masa kini dan apa yang mampu kita lakukan untuk mengubah situasi ini. Ya Ustaz. Jadi mungkin ada daripada orang kata kan, mungkin kalau orang dah tengok video ini, mungkin ada orang kata ialah kita pergi tempat bazar, tempat orang-orang berkumpul kan, kenapa tidak
kalau kenapa kalau lain pula ceritanya kalau kita pergi bertanya kat masjid kan. Apa komen Ustaz? Dia memang betul lah akan timbul persoalan kata kenapa kita pergi melakukan social eksperimen di Bazar Karat, kenapa kita tidak lakukan di masjid, surau kan. Dan kalau kita lihat realitinya, ini adalah tempat tumpuan anak muda kan. Memang ada anak muda remaja ke masjid ke surau, tetapinya peratusnya tu kita berapa pula kita kena semak kan. Mungkin katakanlah 10 saf yang solat maghrib isyak ke di surau dan masjid. Yang golongan remaja ni berapa peratus? Adakah 50%? 5% pun tidak mustahil daripada saya. Kan mungkin hanya sekitar satu saf pun tidak penuh saya rasa, mungkin separuh. Dan majoriti anak muda ni berada di Bazar Karat dan kawasan-kawasan seumpamanya sebegitulah. Kalau di KL mungkin di uptown ke apa dan sebagainya. Inilah kawasan-kawasan yang anak muda akan duduk. Bukanlah kita kata semua anak muda begitu, tapi majoriti. Betul. Kalau kita tanya pula anak muda di Mahat Tahfiz, confirm dia boleh jawab soalan tu. Tapi kenapa kita dah tahu anak muda tahfiz boleh jawab, kenapa kita nak fokus pada mereka? Sebenarnya kita mencari golongan yang beginilah yang di Bazar Karat, kalau di KL atau di uptown dan sebagainya. Jadi saya buat sedikit tambahan Ustaz. Sebenarnya selain daripada tempat itu adalah tempat tumpuan anak-anak muda. Ya. Tapi kalau lagi satu sebab kenapa kita pilih tempat tersebut adalah kenapa kita tak pergi ke masjid ataupun surau. Kalau kita lihat sebuah masjid, karyanya mungkin untuk sebuah masjid radius dia mungkin dalam 5,000 orang, lebih kurang macam tu kan Ustaz, 5,000 orang. Kalau kita pergi lihat ke sebuah masjid yang besar sekalipun, biasanya solat maghrib, solat isyak mungkin 8 saf, 10 saf, ataupun 4-5 saf. Kebiasaannya lah kalau masjid yang besar 4-5 saf kan. Jadi secara puratanya kalau masjid yang banyak aktiviti hari biasa, bukan hari kebesaran, mungkin maghrib isyak jemaah yang hadir untuk menunaikan solat jemaah secara istiqamah lebih kurang 200-300 orang. Ya. Daripada satu karyah yang mempunyai secara purata 5,000 orang yang secara istiqamah untuk menunaikan solat fardu maghrib atau isyak, sebab itu waktu lepas bekerja kan. 200-300 orang tidak sampai 10%. Jadi kalau saya genapkan nombor tersebut kepada 10%, mana pergi lagi 90% masyarakat, iaitu di luar sana. Sebab tu kita ni kena pergi ke luar bertemu. Sebab itu adalah majoriti Ustaz. Jadi Ustaz, saya ni pakai uniform Yadim. Jadi kita sembang pasal Yadim Ustaz. Apakah fungsi Yadim ataupun peranan yang sedang ataupun yang telah dimainkan oleh pihak Yadim dalam usaha membangunkan ummah, menyampaikan dakwah, menyampaikan kebajikan dalam membanteras hal-hal yang macam ni Ustaz? Okey, terima kasih kepada Ustaz. Dan mungkin ada penonton-penonton channel Nasihat Mu'alaf belum mengenali Yadim. Yadim ni adalah singkatan kepada Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia yang ditubuhkan pada 1974 oleh Perdana Menteri ketika itu. Yang mana Yadim ini adalah ditubuhkan untuk kita menyelaraskan aktiviti-aktiviti dakwah NGO pada ketika itu, dan tugas dan fungsi itu masih berterusan sehingga kini. Yang mana fokus kita adalah kepada pendidikan, sosial dan kebajikan. Inilah 3 fokus dakwah kita. Dan ini adalah maksudnya tujuan asal penubuhan Yadim pada ketika itu, dan sehingga kini dia kita masih menggunakan pakaikan tujuan penubuhan Yadim itulah. Dan fokus kita pada Yadim pada ketika ini adalah untuk kita memberikan ilmu pengetahuan berkaitan dengan agama Islam, maksudnya berdakwahlah kepada masyarakat kita dalam pelbagai cara, seminar, forum dan sebagainya. Dan seperti mana-mana malam ni kita turun ke Bazar Karat ni, ini pun adalah salah satu cara dakwah kita. Kita tidak semestinya duduk di masjid dan surau. Dan selain itu juga kita tugas Yadim adalah untuk kita bersama dengan NGO menyelaraskan kegiatan-kegiatan agar NGO Islam ni dapat bergerak dengan lebih
dengan lebih pantas, dengan lebih tuntas, dan maksudnya bersama Yadim. Sebab kita Yadim sendiri pun, kita nak bergerak sendiri pun kita tidak mampu. Betul, sebab tugas dakwah ni, kalau kita lihat, tugas dakwah ni adalah tugas semua, tugas tanggungjawab semua kita di muka bumi ini. Dan yang ketiga adalah untuk kita, Yadim ni adalah fungsi dia untuk kita melahirkan pendakwah. Kita ada pendakwah mudanya, kita ada pendakwah di Sabah dan Sarawak, maksudnya dia fokus tentang masyarakat Islam kita di sana. Dan kita juga ada yang terkini, kita ada pendakwah orang asli, yang mana mereka ini di kalangan masyarakat orang asli sendiri, kita training dia untuk menjadi pendakwah di kampung mereka. Kita dah memulakan di beberapa negeri lah. Di Johor ni insya-Allah kita akan mulakan. Jadi Ustaz, Yadim selalu buat program-program turun padang, bagi sumbangan macam tu ya? Ya, salah satu konsepnya kita adalah kita turun padang, kita menggunakan konsep dakwah bil hal lah. Sumbangan tu adalah salah satu sebagai kebajikan kita kan. Maksudnya kita memberi barang-barang kepada maksudnya golongan yang kita santuni lah, sama ada golongan mu'alaf, golongan masyarakat asnaf dan sebagainya. Dan kita juga ada menyantuni golongan orang kata apa, yang belum Islam. Kita cuba tonjolkan keindahan Islam tu kepada mereka. Maksudnya kita ni tidak bermusuh dengan mereka. Maksudnya kita hidup bersama dengan mereka. Ustaz, sebenarnya apa yang seperti Ustaz sebutkan tadi, dakwah bil hal, sahabat semua, bagi saya secara peribadi, ini dakwah boleh datang dengan berbagai cara. Tapi dakwah bil hal menyampaikan dakwah melalui kebajikan. Walaupun kita tidak banyak berbicara tentang agama ketika itu, tetapi kesannya amat besar. Sebab kita turun ke padang, kita adakan suasana bagi orang-orang yang memerlukan. Jadi orang akan terikut-ikut. Itu adalah salah satu cara yang agak kesan. Lagi seperkara daripada apa yang Ustaz Ammar telah sampaikan tadi, sebenarnya peranan Yadim begitu besar di dalam usaha kebajikan dan juga dakwah di Malaysia. Yadim sendiri mengusahakan kerja-kerja kebajikan dan dakwah. Pada masa yang sama, Yadim juga menyatukan, berganding bahu, mengajak NGO di dalam Malaysia untuk berganding bahu, untuk bersama-sama kita gerakkan usaha dakwah ini dan juga sebagainya. Jadi peranan tu agak besar. Tapi walaupun begitu banyak sekali peranan yang telah dimainkan oleh Yadim, tetapi realitinya Ustaz, di luar sana masih lagi usaha ini masih lagi tidak cukup Ustaz. Tidak cukup. Kalau Yadim dah buat banyak macam tu, kita dah sangka, ataupun NGO lain-lain pun mungkin rasa dah buat banyak usaha, tapi sebenarnya tak cukup. Sebab majoriti daripada masyarakat yang memerlukan bimbingan, yang memerlukan sokongan masih lagi banyak. Jadi Ustaz, sebelum saya pergi ke soalan yang seterusnya Ustaz, saya nak promote lagi Ustaz. Baju saya pakai hari ni handsome kan? InsyaAllah. Ustaz gelak ya. Baik tuan-tuan dan puan, saya ingin mengambil peluang ini mengucapkan terima kasih kepada Lan Collection. Lan Collection merupakan penaja rasmi pakaian channel Nasihat Mu'alaf Ridwan Tan. Di mana Lan Collection? Lan Collection terletak di tingkat 1 Lakin Central, Johor Bahru. Jadi sahabat-sahabat semua, nak pakai baju handsome seperti saya, jangan lupa untuk pergi ke Lan Collection di Lakin Central, Johor Bahru. Bukan baju ready made, tetapi adalah baju yang fabricate, yang diukur. Lan Collection. Boleh juga pergi ke Facebook untuk search Lan Collection Boutique. InsyaAllah. Baik Ustaz, kita lanjut dengan lagi Ustaz. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, Yadim dah buat banyak usaha, tetapi masih lagi tidak cukup. Jadi apakah pandangan Ustaz ataupun nasihat Ustaz, peranan yang boleh dimainkan oleh agensi kerajaan, NGO yang ada, maupun masyarakat secara individu dalam usaha membangunkan ummah ini Ustaz? Okey. Peranan agensi kerajaan, NGO dan peranan individu masyarakat ni adalah termasuklah peranan kita semua. Peranan kalau kita lihat di setiap negeri, kuasa, maksudnya kuasa agama itu adalah memang di bawah bidang kuasa Tuanku Sultan. Dan kita pun memang mengetahui dan menghargai maksudnya perkara yang telah dilaksanakan dan tugas yang telah dilaksanakan oleh Jabatan Agama Islam, Majlis Agama Islam, Jabatan Mufti dalam dakwah kepada masyarakat negeri ataupun secara umumnya kepada seluruh Malaysia ni memang telah terlaksana. Cumanya tugas itu
perlu dilaksanakan secara bersama oleh Yadim, oleh NGO. Sebab kalau kita mengharapkan hanya kepada pihak berkuasa, memang tidaklah, maksudnya perkara itu tidak dapat dilakukan dengan lebih tuntas. Kalau kita hanya mengharapkan mereka, Jabatan Agama ni mereka ada beberapa tugas yang lebih kepada pengurusan dan sebagainya. Dan tugas Yadim dan NGO ni mereka ni perlu fokus kepada turun padang. Sebab yang konsep pada hari ini, kalau kita memilih untuk kita berdakwah kepada anak muda, kita kena turun padang. Kita tak boleh mengharapkan kita buat program anak muda datang, dia bukan zaman ketika 10 tahun yang lepas, kan? So dan tugas dakwah ni kita kena lihat bahawa tugas dakwah ni adalah tugas yang berpanjangan. Dia bukan tugas sekadar kita buat program pada hari ni, besok kita kata oh budak ni dah jadi baik. Tidak. Dia tugas dakwah ni adalah tugas yang kita kena ada follow up. Hari ni kita buat apa, besok kita tanya lagi dia buat apa. Dia tugas yang berpanjangan. Mungkin sehingga mati lah. Itu memang tanggungjawab kita. Kita tak boleh kata oh Yadim dah buat 10 tahun, okey kita boleh relax, tak ada. Sebab tu program Yadim pun kalau kita lihat dari 1974 tu, memang program kita sentiasa ada. Kita tak stop. Sebab, dan orang akan kata, kenapa Yadim dah buat program masyarakat masih seperti begini? Sebabnya bukannya kita buat program kita ketuk hati mereka, terus mereka alhamdulillah dia dah jadi baik. Tidak, dia tugas dakwah ni dia sesuatu yang sukar. Dan kalau kita lihat sejarah Nabi Muhammad SAW pun berapa tahun dia melaksanakan dakwah kan, secara rahsia, secara terbuka kan. Bukan perkara yang mudah. Dan dengan berbagai-bagai orang kata apa, media sosialnya pada hari ini, maksudnya dunia kita lebih terbuka, lebih susah kan. Kita nak buat dakwah pun maksudnya ada berbagai-bagai gangguan di sekitar kita. Itu adalah salah satu cabaran pada ketika yang mana kita kena hadapi pada ketika inilah. Dan tugas dakwah ni, dan kita kena ingat kita sebagai orang Islam, kita tak boleh katakan bahawa aku nak jadi baik dulu baru aku nak dakwah. Tak. Selagi kita sebagai seorang Islam, kita mengaku kita Muslim, kita kena berdakwah. Berdakwah ni tak semestinya kita kena pakai kopiah, pakai jubah. Kan ustaz hari ni pun tak pakai kopiah kan. So saya sendiri pun tak pakai kopiah hari ni kan. Tugas dakwah ni maksudnya kita kena menyampaikan sesuatu yang baik. Sampaikan dariku walau satu ayat. Walaupun ayat itu mengajak jom kita solat kan. Itu adalah dakwah. Dan hakikatnya benda ni kita kena praktikkan. Kalau kita hidup berjiran, kita kena berdakwah dengan jiran kita. Kalau non muslim, kita kena tunjukkan akhlak. Dan sebaik-baik dakwah tu adalah akhlak kita. Bagaimana kita tunjukkan sifat kita dengan jiran kita. Macam panjang pula kan. Saya mungkin ustaz ada nak tambah ke apa kan. Tapi sebenarnya dakwah tu dia sebenarnya bukan saja kita buat untuk bantu orang lain. Sebenarnya dakwah itu adalah untuk diri kita juga. Walaupun orang mungkin ada, seperti ustaz kata, ada orang mungkin saya tak lakukan dakwah sebab saya rasa saya tak cukup sempurna, saya tak cukup baik. Sebab kita tak sempurnalah, kita perlu melibatkan diri kepada usaha-usaha dakwah supaya dengan kerja dakwah itu kita dapat meletakkan diri kita di atas jalan yang betul. Ustaz, lagi satu. NGO sekarang ramai. So apakah peranan NGO yang lain-lain ni? Ramai kan tumbuh. Kan? Apakah usaha itu banyak telah dijalankan ke macam mana Ustaz? So di NGO secara ini data yang saya ada maksudnya data di Yadim Negeri Johor je lah. NGO Islam sahaja yang kita dah ada di sekitar Johor ni yang berdaftar, maksudnya yang pernah berprogram bersama kita, di antara 80 hingga 90 NGO yang berdaftar lah NGO Islam, yang mana mereka ini fokus kepada kebajikan, kepada kelas, kepada mengajar Quran dan sebagainya. Dan mereka ni masing-masing ada fokus group masing-masing. Dan kebanyakan yang saya lihat NGO yang pernah bersama kita, fokus mereka tidak lain tidak bukan kepada kebajikan dan pendidikan. So memang dua bidang ini tidak akan lari. Cumanya dia punya crowd dia tu berbeza. Ada yang fokus kepada ahli masjid, ada yang fokus kepada anak muda. Tetapi dalam banyak NGO ni pun kita lihat masing-masing dah buat tugas ni, tapi hasilnya kita dah tengok di rakaman di temu ramah kita tadi kan. Itu hasilnya masih lagi tak cukup. Kenapa? Mungkin ada maksudnya program-program turun ke padang bersama di tempat sebegitu kurang. Mungkin NGO ni saya rasa kita perlu fokus ataupun luaskan konsep kita kena tidak hanya kepada ahli semata-mata. Kita kena bukakan tembok kita, maksudnya kita kena menerokai sesuatu yang baru. Tidak hanya sekadar kita selesa kita dah buat program kan. So sebab tu saya kata ruang untuk NGO
menerokai ini lebih luas, tidak semestinya dengan ahli semata-mata. Dan kalau kita lihat pun NGO tu 80 hingga 90 NGO tu kita nampak banyak, tapi kadang-kadang ada NGO tu hanya dia fokus kepada ahli dia sendiri. Sedangkan anak-anak muda yang duduk di Bazar Karat tu dia tidak menyertai mana-mana NGO. Maksudnya NGO Islam lah, mungkin dia ada NGO lepak-lepak di sini kan. Itulah maksudnya kita perlu adakan satu penyelarasan. Kat sini saya cuba nak mainkan peranan, kita nak menyatu padukan NGO-NGO ni supaya kita cuba menerokai bidang begitu, ruang begitu. Sebab tu kalau tadi pun saya dah sebut di awal tadi, kita dah turun ke Bazar Karat tu pada Malam Merdeka kan, bersama dengan rakan-rakan NGO kita kan. Itu maksudnya kita cuba bawa rakan-rakan NGO kita pergi kepada yang bukan ahli, maksudnya orang awam. Itu yang kita cuba nak buat, dan saya rasa peranan NGO ni satu peranan yang cukup besar yang boleh dimainkan lah, sebabnya NGO ni dia lebih terbuka, dia boleh masuk dalam berbagai konteks masyarakat lah. Dan satu lagi ruang yang saya rasa perlu NGO terokai adalah untuk kita menyampaikan dakwah ataupun Islam kita ni kepada yang bukan Islam. Sebab ruang ni saya rasa kurang lagi untuk diterokai, yang mana kalau kita lihat pun mungkin ada 1-2 NGO saja kan. So saya rasa kita ruang ni kita kena lebih NGO boleh terokai lah saya rasa. Sebenarnya tugas dakwah ni, dia bukan sahaja dimainkan oleh agensi kerajaan, yadim, yayasan ataupun NGO. Banyak usaha, tapi yang lebih penting lagi dimainkan oleh setiap individu di dalam masyarakat, kena berperanan dalam terlibat dalam usaha-usaha dakwah. Seperti yang Ustaz kata, satu hadis Nabi, sampaikanlah daripada saya walau satu ayat. Jadi peranan tu sekurang-kurangnya kita ajak orang ke masjid. Betul. Kan? Macam tu. Jadi Ustaz, untuk masyarakat nak terlibat dalam usaha dakwah, mungkin ramai yang nak terlibat dengan usaha dakwah, kebajikan dan sebagainya, mereka tak tahu di manakan platform. Apakah Yadim sendiri menyediakan platform kepada masyarakat untuk terlibat sama-sama dalam usaha kebajikan dan juga dakwah? Okey, kita di Yadim, sama ada di Yadim Negeri ataupun di Yadim Pusat, kita memang ada sediakan beberapa platform lah. Antaranya kita bermula dengan kita ada satu program dipanggil Rakan Belia Yadim. Maksudnya fokus kita kepada belia-belia, dan sekarang kita cuba mewujudkan kelab-kelab Rakan Belia Yadim di institut kemahiran belia negara dan beberapa tempat lagi lah. Dan selepas itu kita ada program Rakan Siswa Yadim, RSY dia panggil. Dan mana Rakan Siswa Yadim ini telah wujud di universiti awam dan juga beberapa kolej swasta, universiti swasta lah, yang mana mereka fokus kepada kelab-kelab ini. Kita akan mendidik mereka, memberi latihan dan memberi panduan bagaimana untuk menganjurkan program dakwah, dan kita juga membantu sedikit dana untuk mereka menganjurkan program lah. Dan target kita selepas mereka grad, sebenarnya dia dah habis grad di universiti, dia akan menjadi ahli sukarelawan Yadim, yang mana kita sekarang ni telah mempunyai seramai hampir 7,000 ahli sukarelawan Yadim lah di seluruh Malaysia. Di Johor sendiri kita hampir ada 300 ahli sukarelawan Yadim lah di Johor. Yang mana kita menyediakan platform ini untuk mereka ni sebagai, tak adalah orang kata sebagai pendakwah yang boleh berceramah, tapi mereka ni kita akan ajak mereka untuk terlibat dalam program-program yang Yadim anjurkan. Contohnya program menyantuni gelandangan ke apa dan sebagainya lah. So kita ada platform 2-3 platform gitulah. Baik, insya-Allah. Baik, kita pun dah sampai ke penghujung. Ya. Hari ni bukan kita nak promote Yadim, sebenarnya kita nak bincangkan tentang usaha dakwah dan juga sebagainya. Insya-Allah pada episod-episod yang akan datang, Nasihat Mu'alaf akan buat satu episod yang khas untuk memberi pendedahan kepada masyarakat, apa yang usaha ataupun peranan Yadim ataupun siapakah Yadim sebenarnya. Jadi sebagai kesimpulannya, setiap pihak, setiap anggota masyarakat memainkan peranan masing-masing. Ambil tahu cakna tentang ummah, tentang berfikir tentang ummah. Sekurang-kurangnya kita fikir jiran kita, saudara mara kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita.
kita kena ambil tahu, ya, dan kemudiannya insya-Allah kita libatkan diri kita dengan usaha-usaha dakwah insya-Allah. Jadi akhir sekali Ustaz, apakah nasihat Ustaz kepada sahabat-sahabat yang menonton? Saya akhiri nasihat untuk channel Mu'alaf ni untuk diri saya sendiri dan untuk semua rakan-rakan dengan sepotong ayat Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa likulli wajhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang bermaksud, dan bagi umat-umat Islam yang ada arah kiblat yang masing-masing yang menujunya, oleh itu berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan di mana sahaja kamu berada, maka Allah tetap akan membawa kamu semuanya berhimpun pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Dan kalau kita lihat fastabiqul khairat ni adalah moto Yadim. Bersama-sama kita mengejar kebaikan. So saya rasa itu je kot lah, maksudnya nasihat untuk diri saya sendiri dan semua rakan-rakan. Baik. Terima kasih Ustaz kerana sudi untuk bersama dengan channel Nasihat Mu'alaf. InsyaAllah sahabat-sahabat semua, ya, jagalah agama Allah. Siapa pun kita, jagalah agama Allah. Kita nak hidup kita baik. Kalau kita jaga Allah, insya-Allah Allah jaga kita. Jadi sahabat-sahabat semua, jikalau anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel Nasihat Mu'alaf. Jangan juga lupa tekan butang notifikasi yang berada di bawah itu. Setiap klik anda adalah kebajikan. Jadi dengan itu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.